rancangan Misteri Jam 12. Apa yang bakal anda dengar dalam rancangan ini, anggaplah semua semata-mata hanya satu hiburan saja. Saudara, jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh berkongsi bersama dengan Casey. Boleh hubungi di 669-11897. 669-11897. Anda juga boleh kirimkan email ke alamat berikut ini: ria@mediacorp.com.sg, ria@mediacorp.com.sg, ataupun kirimkan email anda kisah pengalaman misteri anda ke misterijam12@gmail.com. I will eat you. Pendengar Ria 897, terima kasih kerana sudi bersama dengan Casey setiap malam untuk berkongsi dan mendengar pengalaman misteri. Sekali lagi peringatan untuk semua, apa yang bakal anda dengar, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Ingat, jangan terlampau taksub dan jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Anggaplah mendengar rancangan Misteri Jam 12 seperti menonton filem-filem seram, tidak lebih dari itu. Pengalaman yang diketengahkan dalam rancangan MG12 akan diteruskan dengan kisah di Ria 897. Jadi, sudahkah anda bersedia untuk bersama Casey dalam Misteri Jam 12? Pendengar Ria 897, saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Peringatan pada semua, ya. Jangan percaya dengan apa yang bakal anda dengar dan anggap ia sekadar satu hiburan saja. Dan kisah yang pertama ini yang ingin Casey bacakan adalah satu pengalaman datang daripada pendengar kita, dan pengalaman yang tak dapat dilupakan ini berlaku di Johor. Di kawasan mana agaknya? Ini kisah yang diceritakan berlaku dekat kawasan Pagoh di Bukit Pasir. Kiriman daripada seorang ayahanda yang bernama Saidin, Encik Saidin, yang berkongsi peristiwa ini. Begini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Saidin. Saya adalah seorang pendengar berasal dari Malaysia, dari Johor Pagoh, Bukit Pasir. Pengalaman yang ingin saya kongsi berlaku agak lama dahulu. Kisah yang saya ceritakan ini harap ia juga menjadi satu iktibar kepada semua yang sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Kiriman Cik Saidin. Pada suatu malam ni, ini berlaku di rumah saya. Dan sebenarnya ketika perkara ini berlaku, saya tidak tahu tentang hal yang disebutkan. Tapi isteri saya yang telah pun mengalami pengalaman ini, oleh kerana perbuatan isteri saya inilah, kami sekeluarga terpaksa berdepan dengan masalah untuk seketika waktu. Jadi apa yang disebutkan? Ini cerita yang dialami oleh isteri sampaikan pada beliau dan dia juga alami benda yang samalah. Tapi pada mulanya begini. Pada suatu malam, waktu tu ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, hujan selebat-lebatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa pula? Waalaikumsalam. Makcik, ada apa, Cik? Nak, ini tengah hujan lebat.
Makcik nak minta tolong lah nak. Minta tolong apa, Cik? Boleh tak nak jagakan barang makcik sekejap? Hujan lebat lah nak. Makcik nak bawa dia pun susah. Boleh tak nak jagakan barang makcik? Anda bayangkan, mengikut kiriman daripada Encik Saidin, waktu kejadian ini berlaku, Cik Saidin berada dalam bilik sedang tidur kerana kerja pagi. Isteri sedang duduk di ruang tamu menonton TV. Rumah beliau diketuk. Isteri bangkit dari tempat duduk, buka pintu. Dalam keadaan hujan yang lebat, ada seorang makcik datang depan pintu rumah, kata, boleh tolong pegangkan barang tak? Boleh tolong tak? Hujan lebat lah, nak bawa ni susah, kata makcik tersebut kepada isteri Cik Saidin. Ada bayangkan, isteri Cik Saidin dengan tidak berfikir panjang lalu setuju kepada permintaan makcik tersebut. Boleh tak nak tolong makcik simpankan barang, pegangkan barang? Oh, boleh, Cik. Kalau makcik nak masuk pun boleh. Tengah hujan lebat ni, Cik. Boleh. Saya boleh simpan dan pegangkan barang makcik. Betul kau boleh? Betul, Cik. Nanti kalau makcik tak nak masuk, tak apalah. Lepas hujan reda, makcik boleh datang balik ambil barang makcik, ya. Terima kasih, Mana dia barang makcik? Barang apa, Cik, Hei, masuk dalam. Ini tuan baru kau, Masuk. Nak, terima kasih, simpankan barang makcik. Isteri saya terperanjat. Tahu-tahu, kata isteri, pada saat itu dia rasa sesuatu yang tak kena memasuki dalam rumah kami. Makcik itu berjalan dalam hujan, tidak berpayung. Berjalan dalam hujan, isteri dah tak tahu nak fikir apa, berdiri depan pintu. Abang! Memanggil saya yang sedang tidur. Saya dengar ada orang panggil nama saya. Setelah beberapa kali isteri memanggil, saya bangun dari tidur, pergi ke depan. Isteri dalam keadaan ketakutan. Pendengar Misteri Jam 12, bila isteri ceritakan pada saya apa yang berlaku, saya mula-mula marah pada isteri. Kemudian saya fikir balik, dahlah, kita harus lakukan sesuatu sebelum apa-apa terjadi dalam rumah kami. Kisi isteri saya ni menerima untuk simpan, tolong makcik ni simpan barang yang dia sendiri pun tak tahu apa barangnya. Tahu-tahu dia main setuju. Boleh, Cik, boleh. Saya boleh tolong simpankan. Barang apa tu, Kisi? Anda bayangkan pendengar Ria 897. Jadi sekarang ni, saya dengan isteri dah duduk dekat ruang tamu, dah cuba tenangkan diri. Dan pada malam tu saya dapat rasakan sesuatu tentang rumah saya. Seperti ada benda yang tak kena. Saya ni duduk tu, terfikir apa benda yang masuk dalam rumah ni. Tengok okeylah, tak ada apa-apa. Kita pun beri masa sebenarnya untuk 2-3 hari ni, tengok ada tak gangguan dalam rumah kami. Pada mulanya tidak ada apa-apa pun. Habis hari yang pertama, masuk hari yang kedua, tak ada apa-apalah. Benda mula berlaku apabila saya dengan isteri sedang tidur dalam bilik. Masuk hari yang ketiga, televisyen di ruang tamu ada orang hidupkan. Televisyen di ruang tamu menyala dengan sendirinya. Isteri kejutkan saya, katanya Encik Saidin. Bang, isteri tanya, siapa yang buka TV dekat depan tu, bang? Saya, kata Encik Saidin, bangun. Saya keluar dari bilik, memandang ke ruang tamu. Televisyen menyala.
Tapi memang tidak ada sesiapa pun di ruang tamu. Langsung saya ke depan, saya matikan TV. Dan banyak lagi hal-hal yang saya rasa tak nak saya ceritakan lah. Tapi setakat itu sajalah. Sebenarnya matlamat saya kirimkan email ini kepada Casey dan juga pendengar Ria. Berhati-hatilah kalau kita nak tolong orang. Ada kalanya orang minta tolong angkatkan barang. Kita tengah jalan nanti nampak orang ni tolong angkatkan barang ni boleh. Kita pun kata okey boleh. Jalan depan, lat beberapa tapak, mungkin toleh belakang orang yang minta tolong angkat barang hilang. Barang apa yang kita angkat tu? Jadi berhati-hatilah. Sebab dah terkena pada saya. Saya nak kongsi dengan anda, para pendengar Ria 897, kata Encik Saidin. Terima kasih dan selamat tengah malam. Terima kasih pada Encik Saidin, kisah yang cukup menarik, pengalaman yang berlaku di Malaysia, Johor Pago di Bukit Pasir. Bukit Pasir dekat Pago. Pago saya tak tahulah. Papago saya tahu itu navigation device. Baik, kisah yang baik, pengajaran untuk kita. Kita selalu kalau ingin tolong orang tu harus kita pandang-pandang dululah. Siapa kita nak tolong, apa yang kita nak tolongkan. Main setuju je. Ni kadang-kadang kalau orang ni dah terlampau, ialah mungkin makcik tu tahu isteri pada Cik Saidin ni orangnya lurus. Tak fikir yang bukan-bukan. Jadi itulah kesempatan diambil. Mungkin dah diperhatikan oleh makcik ni dari jauh. Tengok, perempuan ni baik aja. Ni jadi mangsa aku ni. Kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Saudara, sebentar nanti akan saya buka talian. Anda boleh hubungi saya di 669-11897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah berikut ini kiriman email yang ingin saya sempurnakan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini adalah satu peristiwa yang dialami dan pengalaman ini berlaku di mana ni? Ini satu peristiwa yang berlaku di Chai Chee. Jarang dapat kisah tentang pengalaman seram di Chai Chee. Dan ini kisah dikirimkan oleh Farah yang katanya pada waktu itu pulang kerja pada lewat malam. Dan pengalaman ini apabila beliau turun daripada taksi lah kerana pulang lewat pada malam tersebut. Selalunya saya sampai rumah sekitar jam 10 lebih malam. Tapi pada hari itu oleh kerana ada stock taking dan juga keesokan hari itu ada audit lah, terpaksalah saya balik lewat dan katanya lewat ni sampai di kolong blok sekitar jam 1 lebih pagi. Ini kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Katanya Farah, waktu saya turun daripada teksi, saya keluar dari teksi ni, perasaan saya dah lain macam, katanya Farah dalam kiriman email kepada saya. Saya pun berjalan dekat walkway menuju ke kolong blok rumah saya di kawasan Chai Chee. Masuk di kolong blok, dari jauh saya perhatikan ada seorang makcik sedang berjalan menuju ke arah saya, katanya Farah. Saya pula nak menuju ke arah lift untuk naik ke rumah saya di lantai 7. Sedang berjalan dan ternampak makcik tu dari jauh lah. Makcik ni pun sedang berjalan sambil tengok saya. Kasi makcik ni berpakaian macam orang Melayu kita lah. Pakai selendang, kemudian baju kurung. Jalan perlahan-lahan menuju ke arah tujuan yang saya nak pergi, katanya Farah. Selang beberapa tapak setelah saya ternampak makcik itulah, selang beberapa tapak tu setelah dia bergerak beberapa tapak, saya toleh ke belakang. Tahu-tahu makcik yang jaraknya memang jauh dari saya. Jauh sangat. Saya tak pasti berapa jauh makcik tu. Tapi anda bayangkanlah apa yang ingin dijelaskan oleh Farah di sini. Mungkin Farah sekarang berada di point A, makcik ni point B. Point B ni mungkin jauhnya lebih kurang dalam 30 meter lah cakap. 30 meter jarak jauh. Dan apabila si Farah ni toleh tengok makcik, sebelum itulah bila ternampak makcik ni, cara dia berjalan ni memang perlahan. Jadi Farah pun pusing lah untuk menuju ke arah lift. Beberapa tapak
tergerak hati toleh ke belakang, tahu-tahu makcik tu dah ada di belakang saya. Bila saya toleh, saya nampaklah makcik ni betul-betul Casey, jaraknya lebih kurang dalam 1 meter di belakang saya. Saya sampai terpekik. Pendengar Ria 897, ada bayangkan saya terkejut. Lajunya makcik ni jalan. Makcik ni di belakang, saya jalan, meremang kisi bulu rumah saya. Sampai dekat lift lobby, saya toleh sekali lagi, dah hilang orang tua tu. Kisi ini yang membuat saya resah. Saya tengok kiri, tengok kanan, malah saya keluar daripada lift lobby untuk cari makcik yang tadi jalan betul-betul di belakang saya. Mana makcik ni pergi ni? Dah mulalah benda-benda bukan-bukan bermain di minda saya, Casey. Saya fikir macam-macam. Lift pun sampai. Saya masuk ke dalam lift, tekan butang dan lift naik ke atas. Terus saya pulang ke rumah. Casey, saya tak tahu sebenarnya ke mana makcik tu pergi. Tapi dalam situasi saya tak rasa makcik tu boleh berjalan begitu pantas. Dalam sekelip mata tahu-tahu dia berada di belakang saya. Dan setelah itu saya toleh lagi, makcik tu hilang dari pandangan. Mohon maaf kalau kisah saya tak seram, tapi kalau Casey berada dalam situasi saya, kata Farah, cuba Casey bayangkanlah, memang menakutkan. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Terima kasih pada Farah yang sudah berkongsi kisah di Chai Chi. Pengalaman ini berlaku. Dan mungkin kemana makcik tu pergi? Ada kata sini, makcik tu flash agaknya, kata Nabila Sulaiman. Han Hattori kata makcik tu ninja lah. Ninja. Okey, kisah selanjutnya ini. Ini adalah satu gangguan di mana difahamkan oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Rizal, bukan nama sebenar. Kata Rizal, kejadian ini berlaku dan menghantui keluarga beliau. Ini berlaku satu gangguan dalam rumah, dan gangguan ini hanya berlaku di bawah katil dalam rumah yang didiami oleh Rizal, keluarganya lah. Dan dia tahu ini adalah sesuatu dihantar oleh seseorang, dan anaknya, isterinya, termasuk dirinya sekali pernah nampak dan pernah diganggu. Jadi apakah kisah yang dimaksudkan? Kita akan teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Peringatan pada semua, jangan kita mudah percaya, terlampau taksub dan terikut-ikut. Rancangan ini sekadar hiburan, saya hanya membaca dan sama-sama kita nikmati kisah yang diketengahkan. Itu saja. Jangan percaya. Itu adalah peringatan saya pada semua. Kiriman dari Rizal yang berkongsi peristiwa ini, gangguan dalam rumah. Jadi anda dah tahu ada seseorang ke yang telah menghantar sesuatu ke rumah Rizal, dan barang yang dihantar ni agak pelik sedikit. Tempat lain dia tak sembunyi. Selalunya kalau kisah yang saya ceritakan, hantu ni dekat ruang tamu, tengah duduk dekat sofa. Kali ini dia bermain di bawah katil. Rumah Cik Rizal kesemuanya ada 3 bilik tidur. Ketiga bilik tidur ni ada katil. Katil bawahnya ada kolong. Jadi ada ruang dekat bawah katil. Dekat ruang bawah katil tu lah nanti dia akan nampak perempuan rambut yang direbang dengan tangan memegang lantai katil tu, sambil kepalanya mendongak ke atas, mata terbeliak, mulut ternganga. Hal ini pernah dinampak oleh Rizal. Tapi pertama kali dia nampak, dia terperanjat. Isteri tanya kenapa, dia tak nak jawab. Tak ada apa-apa. Dia cuba beri alasan-alasan jauh daripada apa yang dia ternampak dekat kolong katilnya. Sebab kata Rizal, saya tak nak isteri saya takut, anak-anak saya takut. Jadi saya nampak beberapa kali bawa katil bilik saya, bawa katil anak saya. Pendengar Ria 897,
Katil yang saya gunakan ni adalah katil besi dalam bilik di mana bawahnya memang kosong. Saya ni jenis tak suka simpan barang di bawah katil. Saya suka katil saya di bawahnya tu lapang. Tapi Casey, setelah penampakan ini berlaku beberapa kali, memang Casey menakutkan sangat-sangat. Pada suatu malam, isteri saya telefon saya. Waktu tu saya sedang bertugas. Kata isteri, tadi anak saya ternampak ada orang di bawah katil. Yang disebutkan oleh isteri adalah gambaran yang diberikan oleh anak saya kepada isteri. Gambarannya, kata anak, dia terkejut dan takut nak tidur dalam biliknya sebab bila dia nak masuk bilik, keluar tadi pergi tandas tu, ternampak ada perempuan rambut yang direbangkan dalam keadaan tangan kiri dan kanan sedang memegang lantai, kepala mendongak ke atas sambil memandang ke arah anak saya dengan wajah yang menakutkan. Sama Casey dengan apa yang pernah saya nampak. Saya cuma kata pada isteri, malam ni biarlah dia tidur dengan awak. Dan kemudian isteri saya pun diganggu benda yang sama. Yang saya hairan, tempat lain tak pernah kita nampak lalui, tapi cuma bawa katil saja. Sejak kejadian itu, katil kami ini kami isi dengan barang-barang. Ini pun atas saranan daripada seorang pakar yang saya berjumpa untuk dapatkan rawatan untuk memulihkan keadaan gangguan dalam rumah. Sementara itu, kata pakar, bawa katil awak simpanlah barang-barang. Carilah kotak-kotak kosong ke isi barang, letak bawah katil, tak kisah. Kita buat, Casey. Betul, Casey? Pelik saranan yang diberikan. Tapi itu saranan sementara. Pendengar Misteri Jam 12. Saya ingat lagi ketika saya, isteri dengan anak sedang tidur dalam satu bilik. Bilik anak saya dengar bunyi gegaran yang begitu kuat. Saya terbangun, saya pergi tengok bilik anak saya. Katil anak saya yang lurus dah menjadi sengit. Mungkin benda tu marah sebab kita sumbat barang-barang bawah katil dan dia tidak boleh berada di sana untuk menakut-nakutkan kita. Betul, Casey? Katil single bed anak saya ni yang lurus tiba-tiba menjadi sengit lebih kurang dalam 45 darjah. Alhamdulillah, Casey, dipendekkan cerita, situasi gangguan dalam rumah tu dapat dibantu oleh pakar dan kembali seperti sedia kala. Terima kasih dan selamat tengah malam. Waktu sekarang dalam rancangan Misteri Jam 12 Ria 897 FM 17 minit pagi. Selamat pagi pada semua geng-geng momok yang sedang memantau siaran ini, yang berada di seberang tambak juga, yang ada di Singapura, yang sedang bersama dengan kami di Jurong, di Bukit Batu, di Queenstown. Ini kiriman daripada siapa ni? Daripada Ayum. Ayum kata Koyum kata sedang mendengar di Queenstown bersama dengan isteri tersayang. Wah. Yang ini juga ada teman-teman kita yang lain seperti Ready Boy katanya sedang mendengar dari Kulai Johor. Terima kasih orang Kulai Johor yang sedang memantau siaran Misteri Jam 12. Yang ini juga sedang mendengar Casey dari Kelantan. Kelantan sih jauh nanti kalau jumpa UAI boleh kirim salam lah. Ada anda juga yang ini kita ada siapa lagi ni? Ramli Pisang. Dalam banyak-banyak nama Ramli Pisang awak pilih sedang mendengar di tempat tugas. Terima kasih pada anda Ramli Pisang kerana sudi berkongsi juga kesukaan anda mendengar rancangan MJ12 ini. Kita juga ada yang ini daripada teman-teman yang lain. Kita juga ada Kak Nana Sarina Selamat Vos, merupakan penyokong Holland. Kata beliau, boleh tak sebutkan nama kawan-kawan yang sedang mendengar MJ12 di Belanda sekarang ini? Nur Hayati Nordin. Okey, saya kalau bab-bab nama orang Belanda ni saya susah nak sebut lah, takut nanti salah sebut, bunyi lain pula. Kita juga ada Puan Aisyah Bibi Subhan, Nashi Dane Nash Sarina and Lindet Vervedel
Siti Trost Hussein. Nama-nama yang salah sebut tu minta maaf lah. Saya sebut nama Atan, Ahmad, Yaakob, Latif, macam tu. Nama-nama yang ada ven ni susah sikit lah. Terima kasih juga pada Khairul Anwar Rahmat. Kata beliau, kampung saya pun dekat Bukit Pasir Paguh. Kalau keluar dari Tol Paguh jalan sampai Pekan Bukit Pasir tu, macam-macam ada. Saya pun pernah terkena dekat kawasan Kubur India di sana. Sedang memandu nak ikut Bukit Pasir, tiba-tiba kunci pintu kereta saya dibuka dan ditutup dengan sendirinya. Sampai di Pekan Bukit Pasir, kereta saya seolah-olah macam mati seketika ni, dan kunci pintu terbuka sendiri. Ada orang ikut ke? Pertanyaan beliau. Juga kita ada Kak Nur Kiajun sedang mendengar sekarang ini. Oh ya, sekarang ini perlawanan England dan juga Costa Rica kalau tak silap saya. Bagaimana dengan keputusan? Saya yakin ada yang sedang mendengar sambil menonton Piala Dunia 2014 ini. Macam-macam kisah dan pengalaman diceritakan, dan juga ada yang berkongsi pengalaman menyeramkan. Yang ini kiriman daripada Fauzi Isma. Saya pernah pada satu ketika dahulu diganggu dengan suara yang menakutkan dalam rumah. Waktu tu ibu dengan abah saya tidak ada di rumah kerana menziarahi makcik saudara yang meninggal dunia yang berada di Shah Alam. Jadi saya terpaksa maklumlah anak seorang tinggal rumah sebabnya saya bersekolah. Tak dapat ikut ibu dan abah saya. Dalam rumah sedang saya tidur pada satu malam ni, saya dengar suara seperti macam ada perempuan bernafas panjang. Mungkin macam mungkin macam tu Saya tak tahulah, saya rasa mungkin macam tu. Punyalah terkejut Casey. Pada mulanya saya ingatkan TV tapi saya confirm bukan TV, sebab TV semua dimatikan di ruang tamu, TV off, dalam bilik pun off. Bunyi itu datang seolah-olah berada dekat depan pintu saya, tapi tak nampak apa-apa. Suara gangguan ni berlaku untuk 2 malam sebenarnya sebelum kedua orang tua pulang ke Singapura. Bayangkan, kalau anda dalam rumah seorang diri, mungkin di tempat tugas. Lemak, tempat tugas. Tak nak cakap lah. Saya akan buka talian, anda boleh hubungi saya. Saudara, silakan 66911897. Dan saya benar-benar harap kalau yang ingin hubungi saya, harap anda dapat ikut dan patuhilah permintaan. Kisah anda tu biar diringkaskan, jangan terlalu panjang. Satu tu. Dan juga kita ke udara, jangan off air. Matikan suara radio bila berkongsi pengalaman, sebabnya nanti akan mengganggu bila anda nak bercerita. Yang penting sekali, kisah pendek, kisah diringkaskan, dan juga jangan kita nak off air lah. Kalau anda off air nak bercerita dengan saya, susah, nanti orang lain tunggu. Harap maklum, dan sama-samalah kita menjadi seorang pendengar yang bertimbang rasa dan bertanggungjawab, tuan-tuan dan puan-puan. Silakan 66911897. Hello, selamat pagi. Sekali lagi silakan 669-11897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, siapa tu? Hello. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Kadang-kadang itulah dalam setiap peringatan tu ada yang mungkin network dia lambat sampai. Baru cakap tadi bak kata mak-mak naik berbuih mulut dia bercakap ya. Kalau ingin hubungi saya, tolong matikan radio, jauhkan diri dari radio anda supaya anda dapat bercerita lebih jelas. Senang. Saya cakap hello, awak terus berceritalah, perkenalkan diri. Ini pun nak kena ajar ni. Hello, siapa sana? Hello, Casey. Ni saya. Siapa tu? Nama saya Azman. Azman. Ada kisah apa, Azman? Kisah saya ni tentang penampakan Casey dekat waktu saya pancing. Silakan Azman. Baik, ini berlaku Casey 4 tahun yang lalu. Waktu tu saya tengah pancing. Macam tu Bukan saya. Hello, siapa sana? Hello. Hello, siapa sana? Hello. Hello, siapa sana? Bila nak game kah? Oi,
hoi hoi. Sementara saya nantikan panggilan, kita akan bacakan dahulu kisah berikut ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Ya. Kisah yang ini kiriman daripada siapa ni? Daripada Saufi. Beliau ketengahkan satu pengalaman ketika dia bertugas, dan waktu tu saya bertugas sementara sebagai seorang pengawal keselamatan. Dan kerja part time ni hanya saya akan lakukan pada hujung minggu sajalah. Hari-hari biasa ni saya bertugas sebagai delivery, menghantar barangan-barangan. Jadi ketika saya part time pengawal keselamatan separuh masa lah. Saya ni kadang-kadang dicampak mana-mana saja. Dicampak sih. Ataupun ditugaskan di mana-mana tempat yang diarahkan oleh syarikat lah. Nanti minggu ni kadang-kadang saya jaga tempat A. Minggu depan boleh jadi saya pergi ke tempat B. Dan kemudian minggu berikutnya balik tempat A. Macam itulah yang dikatakan oleh Saufi dalam kiriman kisah Misteri Jam 12. Saya ingat lagi satu kisah ni di mana saya telah pun disuruh menjaga tempat kontena di kawasan Tuas. Tempat ni Casey dah lah sunyi, seram, dan apa yang menakutkan, saya seorang saja yang jaga tempat ni. Ini adalah tempat kontena di mana kontena kapal yang besar-besar ni diletakkan di tempat yang saya jaga ni lah, di kawasan Tuas, yang mana saya tak nak sebut nama tempatnya lebih tepat lagi. Saya tidak perlu buat pusingan clocking ke, tak payah. Hanya duduk depan pintu gerbang keluar masuk tu lah. Dekat situ lah lori akan masuk, akan keluar. Dan lazimnya kalau bertugas shift malam ni dah tak ada apa-apa aktiviti, melainkan saya ni kena duduk. Dan juga kalau sesiapa yang nak masuk, harus mintalah dokumen-dokumen yang sah. Jadi selalunya pada malam tu memang tak ada sesiapa yang akan datang. Lazimnya paling lewat jam 9 malam. Paling lewat jam 9 malam. Dari pukul 9 sampailah keesokan pagi pukul 5 tu memang tak akan ada kenderaan. Bila 4.30, 5 pagi tu akan bermulalah sibuklah kontena keluar masuk. Jadi pengalaman saya, sedang saya jaga seorang-seorang ni, boring gisi. Dah lah tak ada teman untuk berbual. Setakat duduk minum kopi. Kemudian saya keluar daripada kawasan tu. Saya berdiri dekat luar sambil isap rokok. Tiba-tiba saya terpandang dekat belakang saya di banyak-banyak kontena ni. Salah satu kontena dekat atas tu, saya nampak macam ada susuk tubuh putih. Susuk tubuh putih. Saya ingatkan katanya Saufi pada waktu itu adalah seekor burung lah. Burung yang besar tinggi dekat atas kontena. Jadi saya pun sedang merokok, saya perhatikan dan tengok betul-betul. Casey, tak mungkin yang saya nampak tu adalah seekor burung. Bila saya tengok dan perhatikan dengan lebih teliti, ya Allah Casey, atas kontena, saya rasa kontena tu lebih kurang dalam ketinggian 3 atau 4 tingkat tinggi. Di atas kontena tu Casey, ada perempuan sedang berdiri berpakaian serba putih, berdiri tegak, tapi saya nampak hanya belakangnya saja. Seorang-seorang dekat situ buat perempuan tu lompat turun bawah, cekik saya. Katanya Saufi, saya campak rokok dekat tepi, matikan api, masuk ke dalam guardroom, tutup pintu dan duduk di dalam tak keluar-keluar Casey untuk lebih kurang 2 jam. Sebenarnya ni saya ni seorang heavy smoker. Dalam 1 jam ni saya mesti nak keluar 2-3 kali Casey merokok. Tapi oleh kerana perasaan takut ni dah terlampau sangat, saya nak merokok pun saya tahan Casey, sampailah perasaan takut ni hilang. Terima kasih dan selamat pagi Casey. Baik, kita akan ke hujung talian. Dipersilakan 66911897 66911897. Kiriman-kiriman daripada teman yang berkongsi pengalaman yang diceritakan oleh rakan kita. Yang ini daripada dia berkongsi. Assalamualaikum. Ini email yang dikirimkan pada saya. Saya adalah bekas pembantu rumah di Singapura dan sekarang ini dah pun tukar ke tempat lain. Sekarang saya berada di Taiwan, sedang mendengar Misteri Jam 12 melalui internet radio, dan pengalaman saya sewaktu bertugas di Singapura. Wah, kata dia. Okey, nanti akan saya bacakan kisah dia, tapi sekarang saya jawab panggilan dahulu. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi. Hai, siapa tu? Saya Syukri di sini. Syukri, ada kisah tentang apa Syukri?
saya ada kisah tentang penampakan itu. Silakan. Jadi penampakan ni berada di rumah lah. Masa saya di rumah, jadi dia waktu 12 pagi itu, saya nampak dekat gerobok lah, ada macam seorang wanita. Dia macam membuat sesuatu. Tapi bila saya lihat betul-betul, sebenarnya tak ada. Jadi dari mana bayangan tu datang ni? Jadi sebenarnya di situ cuma ada saya seorang tadi. Jadi takkan ada orang yang ada di situ. Dan di rumah cuma ada saya dan adik saya. Adik saya sedang makan. Jadi tak ada orang wanita lah di situ. Dan wanita itu menari seperti tarian Indonesia. Dia langsung situ saya. Terima kasih ya. Sama-sama. Ringkas bagus, tapi agak takut-takut sedikit untuk berkongsi bagus. Saya suka dengan kisah yang pendek, ringkas dan padat. Sila hubungi saya sekarang 66911897. Tapi apa kata kalau kita dengar sekarang kisah dari kiriman Dia Dwi pula. Kiriman Dia dalam rancangan MJ12, pengalaman beliau ketika bertugas di Singapura bersama dengan sebuah keluarga ni. Apakah kisahnya? Selamat pagi kepada semua para pendengar Ria 897. Kisah berikut ini datang daripada Dia, bekas pembantu rumah yang bertugas di Singapura. Sekarang ini beliau berada di Taiwan bersama dengan majikan yang lain. Ketika berada di Singapura, dia pernah berkhidmat untuk sebuah keluarga Melayu. Dan apa yang dia nak kongsi ni adalah satu perkara yang amat menyeramkan dalam hidupnya. Katanya di sini, pertama sekali saya tak nak ingin dedahkan siapa identiti keluarga. Bukan niat saya untuk memalukan mereka, kata dia. Tapi hanya sekadar berkongsi supaya sama-sama kita dapat ambil iktibar dari apa yang bakal diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Terdahulu, saya mohon maaf kalau mungkin ada yang kenal dengan keluarga ini, kata dia. Dalam keluarga yang saya berkhidmat ini, Casey terutama sekali, tidak seorang pun dari ahli keluarga ini yang melakukan solat 5 waktu. Bukan nak katakan saya ni baik. Saya pun ada waktu-waktu yang mungkin saya ni jahil. Tapi 5 waktu tu adalah kewajipan kita sebagai seorang umat Islam. Apa yang saya nak ceritakan ini, dalam keluarga ni pada waktu itu, ada seorang anak kecil berusia 6 tahun, Casey. Anak kecil ni sakitnya dah melirit, ataupun katanya di sini sakitnya dah berpanjangan, kata dia. Jadi, setiap hari, bila waktu maghrib tiba, anak kecil 6 tahun ini akan diserang demam. Demam panas, badannya suhunya akan meningkat, menggigil, dan demam ini akan berterusan. Dan anak kecil ni manalah tahu nak cakap apa-apa, dia diam. Dan itulah yang saya perhatikan berlaku. Malah ibu dan ayah kepada anak kecil ini telah pun membawa anaknya jumpa doktor beberapa kali. Macam-macam ubat-ubatan telah pun diberikan, tapi penyakit anak kecil ini masih tidak dapat dipulihkan. Jadi pada suatu hari, Casey, saya dengan anak kecil ni, saya tak nak sebut namanya sekali lagi untuk melindungi identiti keluarga ini, Casey ya. Katanya dia, saya dengan anak kecil ni rapat. Anak kecil ni tidur bersama dengan saya. Kami berkongsi satu bilik. Dia tidur di atas katil, saya tidur di lantai beralaskan tilam. Malam-malam nanti sebelum tidur, dia akan ajak saya bercakap-cakap. Nanti akan saya juga bercakap-cakap dengan dia. Saya sentiasa bersama dengan anak kecil. Nak ke tandas pun dia akan kejutkan saya. Dia panggil saya bibik dia. Bibik dia, bibik dia. Mau ke tandas, boleh teman tak? Jadi, apa yang berlaku pada budak berusia 6 tahun ni? Pendengar Ria, saya pada suatu malam setelah anak kecil ini sakit selama lebih kurang seminggu lebih, demamnya akan datang
dan lebih teruk membuat dia lemah sangat-sangat dan tak ingin makan. Saya berada dalam bilik tidur sama dengan anak kecil ni. Anak kecil sedang tidur di atas katil. Saya bangun Casey jam 2 pagi untuk solat malam, supaya apa yang dialami oleh anak kecil ini dapat dipulihkan. Saya ke dapur, pergi ke tandas mengambil wuduk. Saya keluar dari tandas, saya bentang sejadah dan saya mula solat. Selepas saya solat, saya berdoa kepada Allah supaya apa yang dilalui oleh anak kecil ini dapat dipercepatkanlah dan dipulihkan macam biasa. Setelah itu, saya pun letak sejadah ke tepi, buka telekung, dah nak sambung tidur ni, tiba-tiba tekak saya ni terasa haus. Saya keluar dari bilik, pergi ke dapur untuk ambil air. Sedang saya minum segelas air, saya terpandang dalam bilik saya ni. Casey, terkejut saya dibuatnya. Terperanjat saya dibuatnya. Pada mulanya, apabila saya ternampak hal ini, saya ingatkan ibunya berada dalam bilik saya. Jadi kata dia, sedang saya berdiri di dapur sedang minum air, daripada tempat saya berdiri boleh nampak bilik itu kamar tidur saya dengan anak kecil ini. Tahu-tahu dari jauh itu saya nampak ibunya sedang berada dekat hujung katil, di bahagian kepala ni. Apa sih ibunya buat malam-malam dalam bilik aku? Mungkin nak tengok anak. Yalah, anaknya sakit. Jadi saya pun perhatikan. Kemudian apa yang memeranjatkan saya, si ibu ni sedang pegang tangannya kiri dan kanan sedang pegang kepala budak ni, dan dalam posisi yang sama, tidak gerak-gerak. Lalu saya rasa curiga, saya letak cawan, saya berjalan menuju ke arah bilik. Bila sampai bilik, saya buka lampu. Dalam bilik tidak ada orang, melainkan anak kecil yang sedang sakit. Saya tak sabar nak tunggu keesokan hari. Esok hari, ibu dengan ayahnya bangun. Saya tanya pada ibunya, "Ibu, semalam ibu ada masuk kamar tidur saya?" "Masuk kamar tidur? Bikin apa? Jam berapa?" Ibu, saya tanya, semalam ibu ada masuk enggak? Saya tanya, adakah tuan rumah ni ada masuk ke kamar tidur saya untuk berjumpa dengan anaknya? Dan ibunya mengatakan dia tidak masuk ke kamar tidur saya. Dia tidur sepanjang malam. Casey, jadi ini bermakna anak kecil ini sakit, bukan sakit yang biasa. Bila saya tahu hal ini berlaku, saya mula membaca Yasin. Setiap kali bila anak kecil ni dah tidur, ahli keluarga semua dah tidur, saya pegang tangannya, saya baca Yasin sepanjang malam. Casey, pernah saya baca Yasin, saya rasakan saya ditampar oleh sesuatu. Rasa sakit sangat, Casey. Seperti ada sesuatu yang tidak suka dengan saya membaca Yasin untuk anak kecil ini, dan saya terus membaca dan saya terus berdoa. Dan akhirnya, setelah hampir 2 minggu lebih, anak kecil ini sakitnya tak henti-henti. Baru keadaan pulih, baru dia nak makan, ada selera, baru dia aktif. Masya Allah, Casey. Dalam keluarga yang tidak solat, macam-macam akan datang mengganggu. Mungkin pada yang dewasa ni mereka lebih kuat. Tapi pada anak kecil berusia 6 tahun yang lemah, akan menjadi mangsa gangguan. Terima kasih dari Dia, Taiwan. Terima kasih pada bibi Dia ya yang berkongsi pengalaman sekarang ini berada di Taiwan. Wah, betul ni travelling kisah-kisah yang dikongsi sama ni memang cukup menarik lah tentang anak kecil tadi sakit. Bila maghrib mesti demam. Bila maghrib datang mesti demam Jadi di kata dia ni, ibu dan ayahnya bukan tidak usaha jumpa doktor beberapa kali, tapi sakitnya masih tetap menghantui anak kecil yang tidak bersalah ni. Dan setelah bibi dia membuat keputusan untuk solat malam, berdoa dan mendapat tanda-tanda seperti ada sesuatu yang mengganggu budak ni, rupa-rupanya adalah jeng jeng jeng.
Baik, 66911897 kita teruskan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ella. Ada kisah tentang apa, Ella? Tak ada apa seram je lah. Silakan, Ella. Nak minta aduan daripada KC lah. Apa tu? Apa, cuaca sekarang panas, betul-betul panas itulah KC, Ella nak minta aduan lah. Tadi pun nampak hari ni Ella tidur tak macam apa sedap. Itu je lah pada pendapat Ella lah. Apa punca dia. Terima kasih lah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita berkongsi kisah selanjutnya. Dipersilakan 66911897. Hello, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Ya. Casey ni Zain lah. Zin, kisah tentang apa, Zin? Ini cerita pendek lah, Casey. Boleh, silakan. Ini masa perjalanan pulang lah, mengantar kawan saya di salah satu tempat di bahagian East lah. Selepas hantar dia tu, saya nak balik lah. Saya nak balik seorang kan. Jadi saya jalan satu jalan ni lah. Memang selalu saya jalan sini lah, tak ada apa-apa. Satu kali tu, satu rumah tu, rumah orang Cina lah. Saya nampak satu macam makcik lah, pakai baju kebaya, pagi-pagi buta. Saya jalan pelan-pelan lah. Dia sebelah sana, macam opposite side lah. Saya nak jalan terus, dia sebelah sana. Jadi saya tengok macam saya slow down kan, pasal dah tak ada kereta, dah pagi. Saya jalan pelan-pelan. Makcik ni buat apa kat sini ni, orang Cina. Saya jalan pelan-pelan, saya tengok dia betul-betul dah depan dia. Sekali dia toleh lah dia si. Makcik tu muka hitam, mata dia terbeliak. Saya pelagi cabut dah. Seram Casey. Dia boleh toleh pasal tu rumah orang Cina. Dia boleh diri kat situ tempat gate. Kenapa makcik ni buat apa kat sini Itulah. Itu je lah Casey. Terima kasih ya. Terima kasih Casey. Kembali. Yalah, kalau saya nampak situasi macam anda katakan tadi tu makcik toleh muka macam tu Yalah, boleh saya rasa pingsan on the spot dia panggil pingsan on the spot. Pernah dengar tak? Baik, kita akan kembali dengan kisah-kisah anda. Anda boleh hubungi saya sebentar nanti 66911897. Yang ini kiriman komen daripada teman kita. Datangnya daripada Irwan, berkongsi pengalaman beliau yang ringkas dan juga komen yang diberikan. Wah, kisah yang pertama tadi saya suka, pengalaman yang diceritakan di Bukit Pasir tadi. Saya juga pernah mengalami perkara yang serupa, Casey. Tapi ini bukanlah, saya ini orang Singapura, kata Irwan. Kisah ini berlaku pada tahun 2007, di mana waktu tu isteri saya baru sahaja melahirkan. Anak tu masih lagi dalam hari. Isteri dalam bilik dengan anak sedang tidur. Saya pula sedang sibuk main game, Casey, dekat depan. Wah, baguslah itulah tiba-tiba saya dengar ada orang ketuk pintu. Saya pun tertanya diri sendiri ni, pukul 1 pagi macam ni, siapa pula datang rumahku ni? Bangun, saya tengok dari lubang pintu, nampak ada orang dekat luar. Kemudian orang ni, Casey, dalam waktu-waktu yang lain tak datang. Hari tu dia datang, dia tanya, nak beli barang tak? Ini merupakan seorang pakcik dengan bersongkok putih. Dia tanya, barang apa pakcik? Tak ada, aku nak jual barang kat kau. Kau nak beli tak? Tolonglah, aku perlukan duit. Pakcik ni lain macam aja. Saya tanya, barang apa cik? Dia mati-mati tak nak jawab. Kemudian, tak apalah cik, terima kasih Saya tutup pintu dan pakcik tu terus berlalu pergi. Daripada ada mood nak main game, rasa takut, saya masuk bilik, tidur lagi baik. Terima kasih, kata Irwan. Terima kasih kembali. Baik, itulah kisah. Dan ingat saudara, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Dan kita akan kembali sebentar nanti bertemankan saya, Casey, di Ria 897 FM. Selamat pagi dan terima kasih kepada semua yang sedang bersama dengan kami. Dan kisah-kisah yang tadi anda dengar hanya sekadar hiburan sahaja. Tadi sebuah lagu dari kumpulan Be It, lagunya Misteri Jam 12. Dan juga sebelum tu lagu dari Jin Bara, lagunya Farhana. Mungkin yang nama Farhana tersedak-sedak pada malam ini Farhana. Siapa pula sebut nama aku ni?
Bukan saya sebut. Yang tadi Jin Barah yang sebut. Nama dia pun Jin. Mentang-mentang MJ12. Yang ini, kiriman daripada seorang pendengar. Beliau terperanjat sebenarnya. Ini kisah dikirimkan kepada saya. Datang dari seberang. Dan ini adalah pengalaman seorang pelajar yang menetap di sebuah asrama di Malaysia. Dia tak nak sebutkan lah. Saya tak nak sebutkan mana asrama yang beliau tinggal. Dalam asrama ini, bukan asmara tapi asrama. Dalam asrama ini dalam biliknya ada berapa ramai ini? Okey. Dalam bilik asrama ini ada 4 orang pelajar yang menetap dan tinggal di bilik yang sama. Apa yang beliau terkejut ni apabila salah seorang daripada rakan sebilik dengan dia dipanggil ilmu tepuk bantal. Macam mana tu ilmu tepuk bantal ni dilakukan oleh seorang rakan. Dia perhatikan benda ni dah berlaku beberapa kali lah. Yang ini daripada kiriman Fira. Fira berkongsi peristiwa bukan kisah seram, bukan nampak hantu, tapi lebih kepada misteri. Temannya sebelum dia tidur, dia akan bantalnya tu di katil tu dia akan tepuk sambil dia akan cakap sesuatu, dan antara perkara yang dicakap tu adalah sebut nama kekasihnya. Dia dengar dia ada baca sesuatu kemudian dia baca, mungkin disebut. Antara benda yang disebutkan tu adalah nama kekasihnya. Mungkinlah nama kekasihnya Nazri lah cakap Dia tepuk dan dia cakap sesuatu. Nazri bin Hasan Saleh. Dan dia tepuk lagi 3 kali. Baru dia tidur. Saya nak bertanya kepada KC dan juga pendengar Ria, apa yang dilakukan oleh seorang sahabat di dalam asrama saya ni? Sebelum dia tidur, dia tepuk bantal 3 kali, dia baca sesuatu, sebut nama kekasihnya dan dia tepuk lagi 3 kali dan dia tidur. Adakah itu cara-cara untuk dia mimpi kekasihnya dalam tidurnya, ataupun apa sebenarnya yang dilakukan oleh teman saya, kata Fira. Mungkin ada yang boleh berikan pendapat pandangan. Boleh anda kirimkan di Facebook Ria897 ataupun Facebook DJ KC. Kita jawab panggilan dahulu pada pagi ini. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Halo KC, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Raden ya? Ya, Pak Raden. Ni Pak Raden dah telefon ni kebetulan. Pak Raden. Ini kalau tadi yang tepuk bantal 3 kali tu Pak Raden ada. Ini Pak benar. Ini Pak Raden mencelah sekejap Sebenarnya KC, ini kes ada satu kronik yang Pak Raden pernah juga hadapi, dan ini Pak Raden cakap memang jodoh untuk cerita pasal bab ni. Ini bukan Pak Raden nak masuk ni nak buat skrip pula. Buat hayalan. Ini Pak Raden cakap ikhlas. Zaman dulu, Casey, orang Melayu ni kaya dengan berbagai-bagai petua. Casey percaya tak? Zaman-zaman dulu, waktu saya budak-budak, dulu jam kadang-kadang ada kawan, ada juga kawan-kawan saya, kadang-kadang ada paling cakap ikhlas orang-orang tu dulu. Ini senang salah silap nenek-nenek petua kita loyang. Nenek ni kita ni, datuk ni, diorang terlampau carried away by all kind of perkara-perkara petua, Casey. Memang petua ni cantik, tapi kadang-kadang ada masa tak masuk yang kita dia mengundang lah, Casey. Ni Pak dia cakap ada satu kes kronik, tapi tentang tepuk bantal tu. Ada orang, Casey tahu tak, zaman dulu kalau kadang nenek-nenek dia kalau cucu dia mengadu, "Nek, tak boleh tidur lah Nek malam." Apa dia buat tau? Dia kat nenek cakap, "Kau ambil bantal, kau tepuk 3 kali, kau sebut bantal-bantal, kejut aku pukul 5. Tapi betul-betul akan terjadi, but it's a coincidence." Tapi Pak Adin cakap, setiap benda kalau kita melakukan petua, kan Pak Adin cakap dalam isteri dia yang lalu, setiap petua kalau tidak diawali dengan kalimah bismillah, perkara lain yang akan menghidupkan projek tu. Sebab setan pun ada kuasa untuk projekkan something juga. Sebab diorang pun minta kuasa kepada Ta'ala nak buat sesuatu. That's why diorang pun dapat juga itu kuasa. Cuma kalau hamba ku yang ikhlas saja, dia tak dapat goda. Jadi ini Pak dia cakap, yang perempuan tu bab kembali kepada wanita yang asrama itu yang dia tepuk bantal tu, itu kenapa Casey? Ini orang putih cakap,
if you believe with body and soul punya fully committed keyakinan, apa benda kalau kita buat, wa'imah kadang-kadang dengan tak membaca kalimah pun akan jadi kasi. Sebab jiwa raga yang menyelami sesuatu perbuatan walaupun dengan petua akan terjadi. Tapi siapakah yang mewakili? Adakah alam melalui hak ketuhanan atau alam kesaitanan? Itu pasal manusia ada dua. Ada wali Allah, ada wali setan. Itu pasal Pak Dia cakap, apabila yang perempuan tu tepuk bantal ni, dia tak bersalah ke sih. Tahulah wanita anak dara kan. Kalau dia dah cos.com.chronic, dah selenga sangat, dah gila kan boyfriend dia pun nak buat. Jadi dia buat, tapi mungkin ada orang yang mengajar. Tapi tanpa dia sedar ke sih, kalau dia fully ekstrim dengan jiwa raga dia melakukan dia, boleh terjadi ke sih? Kan Pak Din cakap, apabila kita kalau pergi satu rumah, kalau pokok pun sekalipun, kalau kita selalu cakap, satu mulut cakap, pokok tu berantu tau. Satu mulut cakap, dua mulut cakap. Kalau tiga mulut cakap, satu hari, pokok tu akan berantu. Sebab, setiap kata-kata manusia ke sih adalah satu doa. Setiap lidah kata ni satu doa ke si. Wa'imah kau tak cakap pun kadang-kadang dia terjadi. Kadang-kadang terjadi tu bukan Allah kabulkan. Is apa tau? Project.com.setan yang bikin endorsement. Pasal apa? You say that and you don't forget to mention God name, so I represent you. Jadi itu pasal apabila dia tepuk-tepuk ni ke si, nak kalau apabila dia tepuk, orang kata dia puja semangat, orang dekat sana boleh kena. Tapi satu ke si, petua ni, kalau dia tepuk semangat tu, ada satu yang akan wujud terjadi. Kesih tu apa? Ni Pak Dia nak cerita tahu. Dia akan dapat dipanggil apa tau? Telepathic power atau telepati. Orang putih cakap, the telepathic power. Telepathic power tu adalah rangkaian seruan memuja nama-nama orang kita sayang. So kalau Casey misalnya waktu Casey tengah bercinta dengan Fizao, jadi macam mana pun your telepathic power suddenly sebut nama dia. Fiza, darling, call me Ling, I miss you Ling. Tak ada semena-mana, baik Fizao tengah tidur 2 pagi, kalau dia tersadar, saya SMS dengan you, good night darling. Maknanya kadang-kadang Casey, telepathic power ni is alive. Because why? Telepathic power ni adalah ada magnetic force in human punya soul that is created special by Allah Ta'ala. Jadi telepathic power adalah bukan gangguan setan ke si. Telepathic power ni dipanggil apa tau? Dunia telepati. Alam telepati, iaitu apabila Casey ingat seseorang di sana, orang sana akan ingatkan kita. Itu bukan petua Casey. Itu memang naluri. Ibarat apa tau? The soul remember the soul. Dan naluri kita ni, mind power kita tu, dengan telepati kita, nak kalau kita mengingat orang tu, kita khusyuk dengan melalui menutup mata kita. Casey tutup mata dan Casey cakap satu word aja, Fizao, you call me sayang. Nanti dengan coincidentally nanti you tak percaya 2-3 jam aja, you make a wish telepathic power dengan ikhlas jiwa you, suddenly aja he will call you. Kalau tak call you, dia cakap darling good night. Itu ada link dia jugalah. Maknanya telepathic power kita tu bergerak. Jadi kalau kita pukul tepuk bantal ni, kalau kita cakap itu bukan petua juga. Itu kadang-kadang di bab menyeru itu cara telepathic power lah. They call it the telepathy dalam bahasa alam Melayu ilmiah, alam telepati. Dalam bahasa Inggeris the telepathic power. Dia itu mempunyai kita manusia ke si. That is why kadang-kadang apabila pakar-pakar ke si, macam Pak Radin Pak cakap, kadang-kadang ada masa orang tembak aku teruk. Kadang-kadang ada masa Pak Din cakap ikhlas, Pak Din tak memang melalui kalimah bismillah, ayat-ayat kalimah mempagari kita, tapi kadang-kadang kita kena use kita telepathic power to overcast all these things. Sebab apa? Telepathic power ni perlu ke si. Itu pasal jika telepathic power, kita kebalik kepada yang tepuk semangat tu, tepuk bantal tu, itu dimasuk dalam bab 2 ke si. Kalau dia sebut tu, dia tepuk tu dengan dia memuji nama kekasih dia tu, itu setan tak boleh mengganggu ke si. Kesian pasal apa? The inner soul tu ikhlas sayang, tepuk bantal, ingatkan orang yang dia sayang. So the telepathic power tu mewakili dia, bukan iblis setan.
Sebab telepati is part of human punya gifted soul connection. Dipakat dia ada sebab ilmu telepati ni Casey adalah ilmu para wali, ilmu keikhlasan manusia yang menyayangi manusia lain, dan dia menjiwai perasaan dia tu menghubungi orang tu dengan keikhlasan hati dia. Wujud dah telepati, dan telepati tu tak boleh diganggu oleh setan Casey. Sebab apa? The heart of the beauty of the heart, the keikhlasan hati, setan tak boleh masuk Casey. Sebab that is God wills. Jadi ini Pak Din cakap satu, Pak Din tak nak sebut pasal kes kronik, Pak Din nak berobat lah pasal takut dah lambat kan. Itu saja. Sebab Pak Din nak cerita satu je tentang perubatan. Pak Din cakap ikhlas, peluk tepuk bantal, kita tepuk bantal selain. Kalau dulu Casey percaya tak? Kalau Casey dulu tak ada jam-jam, orang nenek-nenek kita, Pak Din pernah tengok kalau dulu orang tua saya, kalau orang-orang nanti dia nak main solat subuh, dia cakap kurang malas dah tepuk bantal, kerja aku pukul 5, aku nak selain subuh, kesian. Kadang-kadang kerana dia niat ikhlas tu, kita tersadar ke sih. Tapi bukan kerana bantal tu, kerana keikhlasan naluri telepati kita tu mengingat untuk kita solat. Jadi kadang-kadang in this world, dalam dunia kita keistimewaan, God created human being, we are created with special telepathic power, alien telepati yang boleh menghubungi. Tapi bagaimana cara kita mengguna dia? Terlalu panjang untuk Pak Din pecahkan uraiannya. Itu saja ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik saudara, itu dia penjelasan dari Pak Radin ni. Kebetulan telefon saya pun bertanya lah. Terima kasih Pak Radin. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Pak Radin tu secara ringkas adalah kalau kita niat dan kalau kita niat dan kita percaya ia akan berlaku, maka ia akan berlaku. Tapi ada dua. Satu, kita niat percaya ia akan berlaku dengan kalimah. Itu penting tu. Dengan bantuan mana? Dengan bantuan Maha Pencipta ataupun dengan bantuan yang tengah lalu-lalu dekat depan kita yang kita tak nampak lah. Oh, dia ni niat tepuk bantal tapi dia tak pun serahkan pada Maha Pencipta. Akulah ambil alih tempat. Jadi si gonjol-gonjol ni pun datang. Itu dah kisah. Jadi mungkin malam ni kalau nak cuba bangun sahur yang nak bayar puasa yang hutang tu, boleh cuba tepuk bantal. Kejut aku pukul 4.30. Tengok awak bangun ke tidak. Saya jumpa anda esok malam saudara. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Kepada pendengar Ria 897 dan juga pada pendengar-pendengar yang berada di luar Singapura, terima kasih kerana memilih kami. Dan saya akan kongsi lebih banyak pengalaman. Esok ada kisah yang ingin saya bacakan. Ini merupakan, ini nak baca hari ini tak sempat lah. Akan saya sentuh hal ini esok. Ini pengalaman dari seorang pendengar. Ini kisah ini berlaku di mana ni, kejap. Okey, ini pengalaman ini diceritakan yang dialami oleh pendengar kita, berlaku di Amerika. Seorang pendengar yang berkongsi peristiwa beliau tentang rumah yang beliau miliki sebenarnya adalah rumah berpuaka. Jeng jeng jeng. Jadi apakah kisah tentang rumah berpuaka di Amerika akan saya kongsi dengan anda esok dalam rancangan Misteri Jam 12. Terima kasih.